Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hai semua. Selamat petang. Berjumpa lagi kita untuk petang ini. Dan untuk petang-petang biasa kalau saya kata sambil-sambil santai-santai tu, so bolehlah saya kata nak mengenali you all, nak lebih dekat lah dengan you all, kata nak macam mana you all permulaan you all start baking cake ataupun you all berjinak-jinak dengan buat kek ini. Apa masalah you all, boleh tak saya bantu you all untuk nak selesaikan masalah you all. So untuk petang-petang ni saya just nak santai-santai je, nak sharing-sharing apa yang saya kata saya boleh sharing, apa yang tanya-tanya saya duduk santai-santai ni bolehlah saya nak sharing-sharing. Lepas tu saya nak dengar apa yang you all, masalah you all, terutamanya baking cake. So senanglah right. So siapa yang join saya punya live untuk petang ni, you all type kat komen dulu. Clear ke tak live saya? Clear tak? Assalamualaikum, selamat petang. KL hujan, sini baru lepas. Tahu tak? Banyak gila lah masalah you all, tahu tak? Banyak sangat. Okay. Masalah kita tak reti nak buat, kita reti makan je. Tu sebab ada kata sama ada you all rajin ke tak si ke. Itu je. Tahu tak? Okay. Kena cari coklat putih yang sesuai. Okay. Salam Nori, selamat petang. Comel si Nori tu, iklan dari cikgu tu. Orang kampung tapi perantau. Okay. Macam akak ni dia tanya saya. Dia tanya saya, kenapa coklat putih, yang dia buat tu, ni masalah lah. Masalah ni dia kata saya cuba selesaikan masalah you all lah. Siapa kata you all biasa buat menggunakan coklat putih. So bila menggunakan coklat putih, apa masalah yang you all biasa hadapi adalah bila you all buat benda tu double boiler. So bila buat double boiler, dia ada kalanya coklat putih kita tu tidak cair dengan sepenuhnya, dia jadi kental. So cara dia ataupun solution dia, you all kena cari coklat putih yang lain sebab memang itulah biasa berlaku. So you all kena carilah, mencuba brand yang lain. Alright. Sekejap banyak pula soalan je. Bentar. Sedap tengok Nori kecek tu, semangat berasa walaupun tak pandai. Okay. So tu dia. Sambil-sambil lah kata minum petek. Tinggal ni je. Habis lah. Okay. Boleh sis tunjuk ajar cara nak buat buttercream untuk jadikan warna merah terang. Warna merah terang tu you all, bila you all buat buttercream, warna merah terang you all kena perak. Maksud dia at least kalau semoleknya 2 atau 3 hari lah kena perak. Lagi molek lah. Kena perak. Kalau merah, yang merah tergerak tu memang you all kena perak. Tidak dia jadi merah malak. Alright. Kadar okey, kadar kelau. Kek marble hangus atas selepas dibakar. Kenapa tak nampak corak dengan cantik dan kek tu mengecut? Okey, kenapa tak nampak corak dengan cantik? Mungkin salah satu sebab adalah you all punya
adunan you all punya adunan you all mungkin lembek. Dan dia tidak kata you all punya adunan, saya tak tahu you all punya adunan you all tu macam mana, tapi saya beranggapan macam tu lah. Dan you all kata bila you all punya adunan you all tu tak okey, you all buatlah corak kek maba, kek maba jelita ke apa ke, tidak cantik. So pastikan tekstur tu kena cantik, kena macam likat tu, barulah kita boleh buat corak-corak dia. Alright. Alright. Dia beli Vivo yang UHT whipping cream, bolehkah untuk hias kek tu? Kalau biasa yang tu you buka tu terang rasa manis ke tak? Whipping cream tu terang buka, UHT whipping cream tu terang buka, manis ke tak? Kalau manis boleh, kalau benda tu tawar tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau benda tu kalau macam takut nanti dia UHT ni serupa dengan Anchor tak? So you all kena buat any choice yang lain lah. You all tak boleh nak putar dia, nak buat fresh cream untuk nak dekorkan kek. You all terang dulu, akak terang dulu. Manis ke tak Vivo tu? Okey, rajin-rajin juga tu nak buat tu macam sudah. Penuh kuku kek coklat je. Suka tengok nak buat kek enggeng tu buat kek. Ti nak try buat juga. Doakan saya Noris. Sebab itulah kenapa saya wujudkan grup Lovers Noris. Kenapa saya wujudkan benda tu? Sebab inilah salah satu. Sebabnya semangat. Saya nak bagi semangat. Sebab orang yang tak pandai buat apa, bila dia tengok sentiasa, dia bersemangat nak buat. Betul? Setiap hari dia diisi dengan benda-benda ataupun orang tu buat, jadi lah kot. Ni kek ni baru hari ni. You tengoklah esok berapa ramai orang yang akan post dekat grup Lovers Noris. Ramai gila kot. Tahu tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noris, kalau nak kek 3 kilo tepung ganda berapa je? Tu dia. Tengok kek lah. Nak kek ke dia? Nak kek ke apa dia? Kek tepung ganda. Dia tak sama deh. Setiap kek tak sama, ganda tak sama. Tak boleh nak buat kek 3 kilo, ganda serupa sama. Sama ada kek coklat mousse ke, kek red velvet ke, tak sama. Tengok jenis kek. Nori, boleh tak kalau buat Swiss roll yang 9? Boleh tu boleh. Tapi kalau you buat gunakan adunan yang saiz 10 tu, nanti dia akan jadi tinggi. Buat saiz 10 pun dia jadi tinggi, apatahlah lagi saiz 9. Kalau you buat saiz 9 tu 2, takut nanti dia jadi kecil. Faham tak? So cara dia you kena pastikan kena gunakan 3 telur. So cara dia you kena bahagikan satu-satu. You all bagi diri lah tu. Pandai-pandai lah tu. Senangnya baginya. Kak nak tanya, apa kek red velvet saya buat jadi tak masuk tengah-tengah tu. Sedangkan atas tu masuk sangat dah sampai merekah. Sebab apa? Sebab you all kena kecilkan suhu. Sebab dia berat. Kek red velvet ni, dia berat. Kalau you all, kalau kek span dia lain. Tapi kalau kek red velvet sebenar-benarnya dia berat. So bila berat, dia kandungan dia lama lah sikit nak masuk dalam dia. So you all kena pastikan kurangkan suhu dan dia akan masuk dengan sekata. Sama juga bila kek you all buat kek bubble ke butter ke, kek kek prune macam yang saya akan buat malam ni lah. Alright. Assalamualaikum Noris. Waalaikumsalam. Noris, ya. Terlalu. Sabarlah terlalu. Atas nila. Memang beli kedai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nori nak tanya kek premium tu maksud dia apa ya, dan kek original tu maksudnya 100% butter ke? Yes, 100%. Bukan butter cut Bukan you all jangan macam dah. You all kena ingat
Kalau dia kata okey 100% menggunakan butter, you all kena tahu dia guna butter gapo. Kalau dia kata pure butter, yes, itu memang mahal lah. Kek tu kalau menggunakan pure butter, yes. Tetapi kalau menggunakan butter cup, sebab dia campuran margarine dengan butter. Faham tak? Dia campuran margarine dengan pure butter. So, dia bukan 100% butter. You all kena pastikan benda tu biar 100% 100% pure butter. Faham? Kalau kek premium tu kek yang menggunakan kata bahan-bahan yang heavy. Maksud dia macam contoh ni, kek kata menggunakan cream cheese, lepas tu kek yang berat, kek yang dia kata dia yang nampak yang lebih eksklusif tak? Bahan-bahan dia pun bahan-bahan yang kata mahal sikit lah. Okay. Nori, kalau nak kukus loyang tu kan, nak kena ada ruang-ruang ketak untuk urek-urek, untuk wak-wak panas tu, maintain dalam periuk kukus. Ruang. You all kalau duduk dalam masa kalau kita duduk dalam kereta pun, kalau kita tak ada ruang, mesti mati Sama lah juga kek pun. Sama lah juga. Contoh periuk kuku saya 28. Loyang saya berapa yang okey? Saya tengok pada ni lah. At least satu inci tu you all kena kurangkan lah. Biar ngam-ngam. Awak kata, biar dia punya loyang tu. Lepas tu, dia punya kukusan tu. Lepas tu loyang tu. 1 inci. Awak kata, kecil lah pada tu. Tak ada. Santan tak ada. Santan tidak ada. Tak main santan. Tak ada. Sedap pula. Aduh lah. Tak suka kat ni. Bentar nak suka ni. Pelik-pelik lah pokok. Nori pergi kedai bangkit, cari sirap gula merah. Toke tanya belajar mana guna gula merah. Aku kata Nori. Aduh lah, dia kenal ke tak masalahnya saya tu. Dia sibuk jual tahu tak. Aduh lah. Kenapa kek turun balik? Time masak tu dah naik cantik dah. Dah keluar lama-lama kek tu turun balik. Padahal saya dah keluarkan cepat-cepat dari loyang tu. You all kan? Daripada tempat panas pergi tempat sejuk. Of course lah. Tapi dia ada cara dia. You all, sebab tu lah permulaan ni, step yang permulaan ni kita kena tahu dulu. Barulah kek kita tu tidak mengecut. You all boleh tengok lah macam mana saya buat. Tahu tak, saya akak kek tu. You all tengok kemarin macam mana kek ni. Kek pandan ni, kek pandan gula melaka ni saya buat kemarin. Lepas tu tadi saya hiaskan, saya dekorkan. You all tengok kek saya lagu mana. Ada tak mengecut? Sebab apa? Mesti ada sebab punya kenapa mengecut, tahu tak? You all mungkin terlepas pandang benda tu. Sebab tu lah kalau orang tanya saya akan kata buat balik. Tahu tak? Sebab bila you all buat benda yang sama, you all akan perasan apa mistake yang sebenarnya you all, masalah you all. Tahu tak? Tahu? Bukan kata buat sekali terus nak jadi. You all jangan ada expect benda tu, tahu tak? Kena buat lagi. Nak jadi kena buat lagi. Alright? Ni gedik-gedik. Hati-hati kita tumbel lah dia. Sebabnya payah nak makan.
Nak buat kek butter tepung gandum berapa untuk 3 kilo? Ni lah orang kata. Ni lah orang kata, tahu tak? You all, sebab tu dah saya dah ulang banyak kali. Banyak kali saya ulang. Di mana resepi saya, you all kena buat dulu. Lepas pada you all buat, baru you all tahu kek you all tu berapa kilo sebenarnya. Barulah you all boleh harga benda tu. You all nak buat 3 kilo ke, 5 kilo ke, 10 kilo ke. Bukan kata main taram je. You all kena pastikan you all buat dulu. Pero jangan duduk main okey nak buat kek 3 kilo, main redah aja. Tak boleh. Sebab benda tu kita kena buat. Kita kena buat dulu. Baru kita tahu okey nak guna loyen mana, nak guna hak mana, nak guna hak mana. You all kena buat dulu. Pero dan kata kalau menggunakan saya tak tahu you all gunakan resepi saya ke, resepi siapa ke. You all kena buat. Yang pertama sekali, you all kena pastikan resepi yang you all buat tu, buat dulu. You all tahu tu, buat dulu. Faham tak? Yang pertama, you all kena tahu, resepi you all dah ada dah. Resepi tu buat dulu. Bila resepi tu buat dulu, you all timbang dia. Berapa sebenarnya benda tu? Itu sebenarnya. Bukan kata, okey, nak buat kek 3 kilo, berapa air ganda? Nak buat kek 5 kilo, berapa air ganda? Tak boleh. Tak boleh. Tahu tak? You all tak boleh nak expect benda tu. You all nak tanya okay, okey, ganda 3 kilo berapa? Okey, gani berapa? Gani berapa? Tak boleh. Kita yang kena buat benda tu. Faham tak? Kita yang kena buat benda tu. So, you all kena try dulu. Buat dulu, lepas tu timbang dulu. Berapa sebenarnya? Kalau benda tu, okey, sekali lebih. So, bermakna 2 kali ganda pada tu. Tahu, bukan kata main taram je. Aku nak buat kek besar. Berapa nak kena guna loyen? Berapa nak guna telur? Mampu. Tahu tak? Jangan expect benda tu semua orang tahu tak? Semua orang tahu. You jangan expect benda tu semua orang tahu. No, impossible benda tu. Sebab mungkin you all buat tu lagu lain. Cara you all nak buat benda tu lagu lain. So, you all kena pastikan buat dulu. Terah dulu buat, lepas tu barulah you all reti nak ajar-ajar lagu mana. Kena kata modal tu kena keluar lah sikit. Mu ni tak boleh. Nak betul belakang lalu. Mana boleh. Kita kena buat dulu. Tahu tak? Buat dulu, lepas tu barulah kita boleh agak benda tu. Berapa yang kita perlu nak buat tu. Gitu. Baik. Bukan kata, oi, nak buat berapa ganda? Nak buat besar ni, loyak kena guna berapa nak buat hak ni, telur berapa hak ni, tu dia. You all kena try lah dulu. Dah rasa lah Nori, rasa dia serupa susu tawar. Tak boleh. Kalau susu tawar tak boleh. Kalau you all putah tahu mana pun tak jadi. Putah lah, terang putah. Terang putah. Belum. You teranglah putah tahu tak? Terang putah. Tak jadi. Okey. Cahaya no tak pagi tadi saya share. Tengok balik saya punya live pagi tadi. Nak tanya kenapa kalau saya buat kek marble ada bubble dekat tepi-tepi kek. And macam mana nak buat supaya corak yang kita buat atas marble tu tak jatuh ke bawah. Tu sebab tu. Sebab apa? Kek marble ada marble sebab apa? Sebab gula tidak larut dengan sepenuhnya. Sebab itulah dia ada bubble tepi-tepi tahu tak? So, you all kena pastikan you all kena putar dengan cara betul dulu. Barulah you all boleh ataupun kek you all tu tak ada dah bubble tu. Dia akan hilang lah sikit-sikit tu. So, you all kena pastikan gula tu biar larut dengan sepenuhnya. Biar pecuh habis semua tu, barulah you all boleh masukkan elemen-elemen lain. Dan kenapa corak tu macam tadi saya royaknya. Tekstur you all tu lembek. Faham tak? Tekstur you all. Sebab itulah you all punya tu, dia jatuh bawah. Tekstur tu. Tekstur you all tu. So, pastikan tekstur tu kena jelikat elok molek. Barulah you all nak buat corak-corak comel. Nak buat kek marble jelita. Ikutlah nak buat marble jelita. Kau air terjun. Kau rumah penggapur kau. Ikutlah. Alright. Makan gapur tu dapat sedap ni. Ni nasi lah ni. Ni saja boleh. Saja duduk atas meja ni. Ambil lah. Saya ni. Kek mahal.
Ha, je. Lama dah nak buat kek ni. Ha, boleh buat. Noris, ilmaku gula Melaka dengan sirap gula Melaka tak sama. Ilmaku dia tak manis. Dia bau dia kuat. Sirap dia manis. Dia tak sama dia. Kita pergi bakery dia kata dua-dua tu benda yang sama. Jangan duk percaya lah. Saya dah selidik dah. Tahu tak? Saya selidik dah. Sebelum saya buat ni benda ni saya dah selidik dah. So dia mana nak cari lah tu dia. Dan dia tak ada dah tu. Tak ada dah tu. Entah. Tak ada lah tu. Imako dengan sirap tidak sama. Imako dengan sirap tidak sama. Kalau Imako dia punya apa tu likatan dia tu likat lah, dan dia punya you try you attack dia Imako try you rasa dia pahit sikit lah, dia macam tawar dia tak ada rasa, dia hanya bau je untuk kita nak membangkitkan bau kek tu. Dan kalau macam sirap tu dia manis, sebab itulah sirap saya letak atas dia. Gitu. Saya tak letak Imako atas kek. Kalau you tengok pagi tadi, saya tak letak Imako, saya akan letak sirap gula Melaka. Ya tak? Dan sirap gula Melaka tu dia agak pekat sikit lah. Kalau you masak tu, saya nak sure lah. Sebab saya benda tu boleh beli kat kedai dah. Beli kat kedai lah. Saya buat kek selalu tak masak kat atas lah. Sebab apa tak masak kat atas? Sebab apa? Sebab you all punya suhu dia tak sesuai lah tu. Kena adjust lah suhu tu. You all kena bercinta dengan oven. Barulah you all punya kek you all masak dengan sekatung. Kalau you all tak pandai nak bercinta dulu. Bercinta dulu. Adjust dulu you all punya oven you all. Sebab oven saya dengan oven you all mungkin tak sama. So, you all kena bercinta dulu. Macam saya bercinta dulu. Mula-mula macam mana saya bercinta? Macam mana saya bercinta? Bercinta. Orang bercinta dengan manusia. Aku ni bercinta dengan oven. Okey, bila kita beli oven tu, okey, cara dia adalah you all balik, you all pasang dia. Okey, you all pasang dia, you all tekan, kata suhu tu, try you adjust 100, try buat 170. Atas 170 bawah. Try buat. Lepas tu jangan buka kipas. Tak payah buka lagi. Tak payah duduk mana-mana nak memetik gapo lah. Lepas tu pastikan api atas bawah dan suhu tu. Alhamdulillah. Bukan dulu. Masa tu you pulah. Lepas tu daripada masa yang you pulah tu, you all tengok kata you all duduk depan oven tu, jangan gerak mana-mana sebab nanti kita tak tahu berapa lama masa oven kita panas tu. So you all bergerak, you all duduk depan oven tu. Okey, tak payah. Kalau nak berak pun tahan je. Nak buat mana? Kalau nak berak kau tahan je. Okay, so you all duduk depan oven tu. Bila you all duduk depan oven, you all tengok 5 minit yang pertama panas ke dak oven you all. 10 minit yang pertama panas ke dak oven you all. So di situ you all tahu. Okay, 10 minit aku buka oven aku pukul 10 minit oven aku dah panas dah. So you all akan set. You all akan set oven you all tu 10 minit dah panas. So you all jangan duduk mana-mana. You all buka lepas tu you all pergi mandi lah. You all pergi beli nasi lah. You all pergi mana-mana. Jangan. Sebab nanti oven kita akan terlebih panas. So bila terlebih panas akan efek kepada tekstur kek kita. Alright, itu yang you all kena patut tahu dek. Kena bercinta dengan oven. Dan itulah tip dia. Pastikan you all kena tahu benda tu. Kalau tidak, sampai bila-bila kek you all tak masak lah, tengah tak masak lah, gotu lah, goni lah. Permulaan kena buat lagu tu dulu. Adakah you all buat macam yang step yang saya bagi tahu tu? You all buat ke tak? Alright. Sama lah akak pun kalau buat sponge cake guna sponge mix tak ajin jadi. Kalau guna yang cara tradisional jadi. Uish, saya sponge mix lah senang. Tradisional. Lambat. Lah ni model lah kak. Sebab apa tak jadi? Sebab akak buat pun. Mungkin akak putar tu. Atau ataupun akak punya adunan akak tu. Mungkin tak. Kata salah
Salah resepi dok. Salah benda tu. Mungkin contohlah akak buat 250 gram. Sepatutnya telur 4 biji. Air dengan minyak 50. Lepas tu akak sepatutnya, tapi akak pergi buat 250 telur 4 biji juga, tapi air dengan minyak akak buat 40 ataupun 30. Salah dah. Ataupun akak buat sepatutnya 4 biji telur, tapi akak pergi buat 5 biji telur ataupun 3 biji telur. Tak jadi juga. Dia kena betul-betul ngam. Dia ada kata sipir dia lah. Dia ada formula dia. Untuk nak buat kek span ni dia ada formula. Gitu. Hai sis Nori, boleh tak bagi tip bila nak bakar brownies? Brownies saya bila bakar dia melekat kat baking paper. Kena letak parchment paper lah. You all kena letak parchment paper baru tak melekat. Saya cari resepi kek marble kak tak jumpa. Allah. Ramai gila tu orang duduk buat. Masakan tak jadi. Masakan tak jumpa. Ada. Tahu tak? Kalau tak ada, masa ke orang boleh post dekat grup Lovers Norris. Dia tak join pun saya punya PJJ. Dia buat melalui saya punya live, saya share je. Dan benda tu ada je. Betul tu Nori, kena cuba buat dulu baru kita tahu. Kak nak tanya, kek marble kita nak bakar berapa minit? Kak tengok dalam video Norris bagi tahu, tak bagi tahu. Kek marble ni you all kena tengok kepada you all punya loyang you all. You minit tu setelah you all tahu benda tu. Masalah lo ni, you all gunakan loyang yang besar mana, lepas tu tekstur ataupun adunan you all tu tinggi ke rendah. Kalau tinggi, kek kita kecil, lambat. Mungkin dalam 45 hingga 55 minit gitulah. Ni lambat tahu tak? Lambat masuk. You all kena bergantung kepada you all punya adunan you all. Benda ni, kalau macam saya bagi tahu dekat you all pun, belum tentu lagi sama. Sebab you all punya oven you all tak sama dengan saya. So, you all kena tentukan benda tu. Dan you all kena tahu cara macam mana nak angkat kek marble tu. Barulah masuk dengan elok. Kalau tidak, kek marble you all tak akan masuk. Percayalah. Sebab banyak gila tu. Kek marble ni memang sangat senang. Tetapi, ramai gila yang tak jadi buat kek tu. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Betul kata Nori. Saya dah join PJJ Nori. Dah buat. Tapi kali ni customer minta 3 kilo. Sebab tu nak tanya. Saya tahu. Saya tahu. Akak dah buat. Akak kata dah join PJJ saya. Tapi ekonomi. Bukan premium. Bukan expert. Ekonomi hanya kek coklat moist. Kalau you all join premium, baru ada kek tu, kek marble, kek butter. You all jangan nak tipu saya lah. Tahu tak? Saya yang buat PJJ tu. Saya yang handle semua. Saya yang buat. Tahu tak? So, jangan nak tipu saya. Betul tak? Walaupun kata tolonglah Norris, bagilah resepi. Saya dah join PJJ apa semua. Tahu. Tapi, you all kena tahu deh. Konsep PJJ tu, PJJ ekonomi hanya kek coklat moist. You all nak buat kek 3 kilo, kek marble. You all rasa ada kaitan kau dengan ekonomi? Try fikir secara logik. Fikir secara logik. Tahu? Semalam try buat kek carrot dalam kak, sedap sangat. Anak makan sampai 2 biji. Tahu, saya tahu. Sebab you all buat, saya buat live, saya tahu. Saya tahulah. Orang yang join saya punya expert, saya tahulah siapa yang buat live, siapa yang tak buat. Lepas tu kalau yang tak buat tu, you all expect benda tu you all nak dapat customer. Impossible lah. Impossible. Sebab benda tu tak buat aku. You all just join saya punya kelas, tapi you all tak buat tindakan. You all nak dapat impact dia, jangan mimpi lah. Jangan mimpi lah udah. Saya tahu, orang yang bersungguh, orang yang buat live, orang yang buat video, orang yang posting, orang yang dah ada page, saya ajar tahu tak nak buat page macam mana. Tapi still, you all
masalah tapi you all tak tanya saya. Tahu tak? You all sepatutnya refer dekat saya. Sebab you all coaching dengan saya. Faham tak? So, masalah you all tu, tanya saya. Saya bagi tahu tak? Okey, boleh direct dengan saya. Sebab apa? Sebab you all diberi keutamaan. Orang kata saya nak bantu you all lebih lagi. Tapi you all tak ambil peluang tu. Memang peluang tu ada depan mata. Tapi you all tak grab benda tu. So, siapa yang rugi? Bukan saya yang rugi. Kalau macam saya, apa yang saya buat? Saya akan terus tanya, tahu tak? Saya kalau saya masuk kelas, saya akan tanya. Saya akan tanya guru-guru saya. Saya tanya. Tahu tak? So, benda tu saya akan tanya. Okey, betul tak saya buat ni? Gini-gini. Saya akan tanya. Walaupun dia lambat reply ke apa ke, saya tanya. Sebab itulah peluang saya. Tahu tak? Itulah peluang. Kalau saya tak tanya pun, saya akan tanya. Sebab saya dengan saya masuk. Saya dengan partner saya 2 orang masuk kelas. So, kalau saya tak tanya, dia tanya. Kebanyakan dia lah tanya. Sebab saya akan bagi tahu dia. Okey, tanya gini. So, partner saya akan tanya. Tahu tak? Direct. Sebab itu peluang dia. Peluang tu ada depan mata. Tapi you all tak grab benda tu. You all tak tanya. You all tak ambil tindakan. Memang tahu lah nak kata. Tahu tak? Itu masa depan you all. Masa depan bisnes you all. Kalau you all tak ambil peluang, memang meninggal lah. You all jangan mimpi lah you all nak tambah customer. Jangan mimpi lah you all nak production bertambah. You all nak punya sale bertambah. Kalau you all tak ambil tindakan. Tahu tak? Jangan mimpi. Sebab apa? Sebab saya dah kena dah. Saya sebelum ni, kalau you all tengok saya setahun yang lepas, sebelum saya buat live, saya meninggal, baik. Meninggal. So, saya sampai bila aku nak lagu tu? Sampai bila aku nak diri aku ni dikuasai oleh rasa takut? Sampai bila? Tahu tak? Kita susah ke? Orang ada tolong kita? Tak ada. Tahu tak? Tak ada. Tak ada orang yang tolong kita. Apatahlah lagi, orang kata adik-beradik kita ke, saudara kita ke, kawan kita ke, lagilah. Tahu tak susah? So, siapa yang nak bantu kita? Diri kita sendiri. Masalahlah ni, kita tidak ambil tindakan. So, peluang tu ada depan mata, tapi tak rebut benda tu, memang habislah. Memang tak ada lah. Nori nak tanya tentang kelas PJJ ekonomi tu. Nori ada ajar pasal marketing? Ada. Saya ada selitkan. Saya tak selitkan banyak lah. Sebab nanti you all mutah tau dok. You all mutah buat marketing ni. Bukan skop dia gitu je peh dok. Dia banyak bercabai-cabai peh dok. You all belajar cara macam mana nak take customer. You all belajar macam mana nak tarik customer. Daripada satu customer, you macam mana you all buat. Okay, customer tu beli satu barang. Dia nak satu barang. Tapi macam mana kita nak handle customer tu supaya dia beli bukan satu barang, dia akan beli 3 barang. Tahu tak? Dan macam mana kita nak buat customer tu daripada dia orang kata just nak yang kecil, tapi kita upsellkan benda tu. Tahu tak? Dia bercabang-cabang. You all jangan expect marketing ni hanya ruang dia kecil. No. Meluas. Tahu tak? So saya ajar you all basic. Sebab saya takut you all tidak boleh nak tangkap benda tu. Faham tak? Sebab you all dalam ekonomi ni, you all hanya sebab you all baru nak berjinak-jinak. Faham tak? Bila baru nak berjinak-jinak, saya pergi masuk terus marketing, meninggal baik, meninggal. So saya tak kata saya just bagi tahu secara general, secara basic lah. Right? Bukan saya tak bagi tahu, saya bagi tahu. You all boleh lah, tak ada masalah you all nak tanya-tanya saya. Tak semestinya kata hanya nak buat kek, cara pengiraan. Tak semestinya. You all boleh tanya mengenai kata cara nak. You all boleh tanya lah marketing ke. It's up to you lah. Itu peluang. Peluang tu, you all boleh rebut peluang tu untuk you all nak tanya dan gunakan benda tu sebaik mungkin. Sebab mungkin tepat hanya peluang tu datang sekali tu je, tak datang dah. So ambil peluang tu. Sis, macam mana nak buat topik kek ke topik krimpau bagi tak cepat cair? Adunan mudah nak buat corak. Kek, topik kek ke topik krimpau bagi tak cepat cair? Krimpau dia lain. You all tak boleh nak buat topik kek dengan krimpau, tak sama.
Tak sama. Sebab kata topik kek tu, you all boleh buat buttercream pun boleh, cream cheese pun boleh, fresh cream pun boleh. So, benda ni banyak pilihan you all boleh buat. Tapi kalau cream puff, dia tak sama. Cream puff you all boleh gunakan pakai custard. You all boleh pakai instant custard. Custard dengan instant custard tak sama. Custard tu you all manual. Kalau kata kena masuk dah. Custard. Kalau instant custard yang beli kat kedai ada instant custard. So kebanyakan orang pakai instant custard lah ni sebab cepat. Tapi benda tu mahal lah sikit. So you all kena tengok lah. Benda tu try lah. Boleh try benda tu. Alright. Nak masuk kelab JJ Norris. Okey. Tak apa. Nanti saya reply. Sak bimbang. Jangan pandai dicintai. Pandai kat tu. Kena faham bahasa Avon. Yes. Itu yang paling penting lah. Itu yang paling penting tau dok. You all kena bercinta dengan Avon. Itu yang paling penting. You all sendiri kena bercinta dengan Avon. Cara itulah yang saya bagi tahu. Tahu dok. Kalau benda tu salah sikit terbakar ke apa, itu normal lah. You all ingat saya ni tak terbakar kau mula-mula. Terbakar kek. Tahu dok, tak jadi kek. Itu biasa normal. You all jangan expect saya ni buat benda tu perfect semua lepas tu jadi gini. Tak ada. Bermula daripada bawah juga. Tak jadi tu Allah banyak kali kot. You all sekali dua kali pun mengeluh dah. Lepas tu kenapa saya tahu tak? Salahkan tu, salahkan ni lah apalah. Try buat lagi. Tahu tak? Buat lagi. Mungkin ada kesilapan yang you all terlepas pandang ko. Gitu. Terima kasih Nori sebab layan request dari akak buat kek pandan gula Melaka. Pas ni boleh lah akak try buat kek tu. Boleh je, tak ada masalah. Nori nak tanya, Avon Nori yang muat 2 loyang tu saiz berapa? 120 liter. Saya ni ke nak oyak dekat you all beli tu tak ada, tak tahu pun benda tu 120 liter ke apa ke. Apa yang saya nampak ke? Saya ni jenis pelik pada orang. Kalau you all kata pelik pada orang, kalau suami saya dia kata pelik lah bini aku ni, memang pelik lah. Memang lain pada lain. Memang pelik lah, saya memang pelik. Orang tu orang tak suka, tu lah saya nak buat. Itu saya. Sebab tu lah kalau macam orang terdekat dengan saya memang tahu dah saya lagu mana perangai dah. So saya ni kalau bila pergi kedai, apa yang saya buat bila saya pergi nak beli oven, saya akan tengok hak ni. Saya tak tengok 120 liter ke apa ke, tak ada. Faham tak? Sebab itu bukan matlamat saya pun. Faham tak? 120 liter ke apa ke, tak tengok, saya tak tengok tu, saya tak peduli. Itu saya lah. Setengah orang tu dia kena tengok 120 liter, kena tengok api, kena saya dah. Apa yang saya buat adalah saya pergi kat kedai, saya tengok, saya tilik dulu. Okey, Kak. Avon mana hok biasa orang beli? Itu yang saya. Itu saya. Kak, hok mana hok biasa Avon orang beli? Mula-mula tu sebab saya nak beli Zanussi. Lepas tu saya pergi kat kedai tu, saya pun tanyalah, Zanussi ada tak? Sebab saya dah biasa saya pakai Zanussi. So, Zanussi sangat recommended lah. Lepas tu, masa saya nak beli tu, tak ada Zanussi habis stok. So dia pun kata tak tahulah bila pula siapa, mungkin tak keluarkan ke apa semua, biasalah ke. So saya pun okeylah, tak apalah. Tapi saya nak guna jugalah oven ke. So saya pun okey kalau tak ada Zanussi, mana yang sesuai Kak, mana yang biasa orang beli, itu saja deh. Mana yang biasa orang beli, adik nak beli oven ke? Saya Kak tu kata, okey, adik nak beli oven ke? Ya, nak beli oven. Okey, nak buat untuk dia. Dia akan tanya orang jual ni. Sebab itulah kita pun sebagai business owner, kita kena tanya customer tak? Sebab lagi banyak masalah customer, lagi banyak benda yang kita boleh selesaikan, tak? So kita menyelesaikan masalah customer, tak? So akak tu tanya saya, nak buat ke video. So saya bagi tahu, okey, saya ni buat kek apa semualah. So okey, biasa kalau orang buat kek, kena orang ni jimat lah sebab ruang dia lebar. Tak? Dia lebar. So bila lebar, akak adik boleh masukkan 2 loyang.
So, di situ nampak ada advantage. Dalam satu masa, kita boleh masukkan 2 loyang. Dan harga dia tak adalah, orang kata mahal sangat. Mampu milik lah. Berbanding dengan Zanussi tu, dia agak mahal lah sikit. Alright, so, saya tak tanya pun. Akak, oven ni berapa liter? Saya tak ada. Itu bukan saya deh. Saya tengok apa yang bermanfaat untuk saya dan saya boleh gunakan untuk 2 loyang dalam satu masa. So saya tengok benda ni lebih advantage lah. So dengan harga dia, dengan harga mampu milik dia, so saya ambil lah benda tu. Itu saya lah, saya tak tanya 120 liter ke apa. Sama juga mixer juga. Mixer saya tak tanya lah berapa liter ke apa ke. Saya akan tengok okey. Mixer ni sesuai untuk dia. Alright. Lepas tu saya akan tanya, mixer ni hok mana biasa kalau customer beli? Tahu tak? Sebab orang ni ataupun dia punya pekerja ataupun owner tu, dia mesti tahu pelanggan dia beli yang mana yang paling laris. Ya tak? So, of course lah kita beli yang orang ni lah. Mungkin benda tu lebih recommended lah. Ataupun kita, okey hok ni. Kita pun dah survey benda tu, kita dah survey benda tu, orang dah pakai macam spa. Kalau you tengok lah, kalau macam chef memang dia pakai lah spa. Sebab apa? Sebab dia punya motor dia tu sangat-sangat berkualiti dan dia punya tu memang sangat orang kata best lah. Dia speed dia tu, you tengok lah. Kalau you boleh tengok, kalau macam mixer ni, dia punya kata motor MOTO kan, motor dia ada dalam tu, dia punya tu, dia tak ada lah derah sangat, kuat sangat. Setengah mixer dia kuat, bunyi sangat kok sebatu bunyi lagi so you all kena tengok lah juga bunyi lagu tu so kalau macam spa tu dia ada 1, 2, 3. So bila ada 1, 2, 3 bermakna benda tu sangat recommended lah. Dia punya kelajuan ataupun speed dia tu. So benda tu you all kena tengok dia. Kena survey benda tu. Barulah you all boleh nak beli benda tu. Kalau macam saya tak tengok lah kepada liter ke apa. Saya tengok kepada keluasan dan benda tu ramai dah orang beli. Gitu. Itu saya lah. Okey, nak juga apa yang kita nak ke. Saya suka tengok muka Nori comel. Allah. Tak munggah nak betul dulu macam comel kan. Assalamualaikum, nak tanya macam mana nak buat topi coklat moist sebab saya buat guna coklat bar, letak susu cair tapi dia jadi macam putih-putih bila dia jadi beku. You all boleh buat untuk topi coklat ni. Saya dah bagi 2 versi tau dah. Sebab apa saya bagi 2 versi? Okay, you all kena faham deh kenapa dalam saya punya ekonomi saya bagi 2 versi. Dia ada sebab. Memang ada sebab kenapa saya buat benda tu. Kenapa 2 versi? Kenapa saya tak buat 1 versi? Sebab apa? Okey. Saya akan bagi 2 versi. Topping coklat biasa. Topping coklat biasa menggunakan coklat bar macam yang Siti Syarah buat ni dan masukkan dengan susu cair. Itu dah betul dah. Kedua, saya share juga topping premium. Topping premium you kena gunakan dark coklat lah. Dark coklat dengan tambah dengan fresh cream ataupun whipping cream Anchor tu. So itu premium untuk kita nak buat coklat ganas. Dan kenapa saya bagi 2? Sebab apa? Okay, you all boleh kena tahu. Okay, biasa orang ni on the spot dia buat. Ada setengah orang tu dia planning dulu kek. Okay, nak buat kek ni berapa hari bulan. So planning list to do. Planning kita nak buat kek ni. Bila kita planning benda tu, you all boleh buat topi coklat biasa. Tapi setengah orang tu, dia ni buat on the spot. Bila buat on the spot, dia tidak sesuai nak buat topi biasa. Sebab topi biasa ni dia lambat nak keras. Dia lambat nak keras. So benda ni kalau macam topping premium ni dia cepat. So kalau on the spot you all buat, you all boleh gunakan topping premium. Dan cara dia tu kenapa macam ni, kenapa dia jadi putih-putih tu? Sebab apa? Sebab you all kacau tu tidak kena lah. Dia ada cara dia lah. Cara nak kacau-kacau tu supaya kita punya topping kita jadi cantik, elok dan yang paling penting shining. Itu yang paling penting. Kalau coklat you all tidak shining, kek you all tak cantik lah. So mungkin
you all punya coklat you all tu, you all kena cari yang lebih shining. You all kena try lah. Kalau macam saya pakai Casey Candy. Itu kata recommended lah. Sebab Casey Candy sangat senang lah penggunaan dia. So sangat senang lah sebenarnya. Saya dah tunjuk dah benda ni step by step, one by one dah saya tunjuk dah. So you all boleh tengok balik saya punya tu dalam ekonomi. Sebab benda tu you all kena tengok secara dekat. Sebab kalau you all tak tengok benda tu, memang banyak masalah. Banyak masalah. Alright? Brand apa yang okey? Brand tak banyak brandnya. Boleh belakang. Macam saya pakai Milak, saya pakai Zanussi, saya pakai The Baker. Tahu tak? Bukan saya keterokat semua. Tu yang saya pakai. Kalau you all nak pakai yang macam saya pun tak ada masalah. Pergi carilah. Kek tadi Nori guna sponge mix ke? Yes, saya guna mari saya buatnya. Akak tengok ke tak mari? Tak mari saya buat. Kek vanilla sponge sesuai tak kalau nak dekor dengan fresh cream dan coklat cair? Okey. Sebab kek vanilla tu dia plain. Betul, dia plain. So dia tidak ada flavor ke gapo ke tak ada. So dia boleh sesuai dengan mana-mana je lah. Kalau you nak buat kek vanilla tu, sebab itulah saya buat kek vanilla tu, you boleh buat blueberry, boleh buat apa saja, banyak benda tak. Dia plain, so dia boleh lah nak kata nak combinekan dengan yang lain. Bapa bila buat kek marble jelita saya fail, dia jadi lembik alik atas, melekit-lekit. Nak ayat sebab api pernah saya buat habis ludah tapi tutup sama. Kek lain okey jadi. Ada tak kena ni, masa putar ni tak kena ni. Alright. Sis kek spam vanilla mix tu macam mana, boleh seberguna ke? Boleh, tak ada masalah. Nori nak tanya kenapa kek saya bila sejuk kecut mendap lah. Waktu masak tu okey juga. You all kena masak, you all mungkin salah satu sebab kenapa? Sebab dia terlampau over sangat putar dah. You all kena, sebab itulah saya kata bila mengecut gini, you all try buat lagi. Tak salah buat lagi kan? Buat lagi. Mengecut lagi, buat lagi. Sebab dalam masa you all buat tu, you all akan take note benda tu. Betul? You all akan you all akan tercari-cari apa kesilapan sebenarnya yang menyebabkan kek aku ni jadi mengecut. Betul? Kita yang sendiri yang handle, kita sendiri yang akan tahu benda tu. Kalau you all buat sekali mengecut, apa batanya orang. Lepas tu orang pun bagi tahu, okey mungkin benda ni. Tapi you all tak buat apa pun. You all kena sendiri kena buat, baru you all tahu sebenarnya apa kesilapan. Betul? Kak, kenapa kek saya corak dia jadi tenggelam je? Pening kepala saya. Sebab apa? Sebab you all buat tu salah step. Sebab tu jadi tenggelam. Betul? You all punya adunan you all tu jadi macam mana? You all boleh tengok, refer balik kek orange saya buat, kek bodoh tu. Kek bodoh tu, refer tu lah. Kemana tekstur saya? So kalau tekstur tu tak sama dengan tu, memang tergelai lah. You all buat lah ke mana pun dia akan tergelai. Buatlah corok comel tahu mana. Buat bunga roh ke, bunga tulip ke, bunga apa ke, memang dia akan tergelai. Betul? Sebab tekstur kita tu tidak sesuai. Bila kita bakar dia akan jadi tergelai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Noris, kalau dah join PJJ Expert, boleh dapat nombor Noris sendiri? Boleh. You all boleh refer dalam grup saya punya Telegram tu. Dalam grup Telegram tu ada dalam tu ke? Ada ke tak? You all kena tunjukkan diri dalam grup Telegram Expert tu, ada dalam tu. So you all kena take note lah dalam tu ada. You all kata, kalau macam saya lebih suka kepada you all kalau masalah tu ke. Masalah tu you all boleh share bersama. Jangan benda tu kalau you all direct dengan saya, kata mungkin you all punya kata ada yang masalah you all tu, orang lain pun masalah juga gitu. So orang ni tahulah, okey masalah aku pun masalah gini juga, okey.
So kalau macam saya lebih kepada tontonan ataupun you all share dekat group tu. Supaya benda tu saya boleh bagi tahu okey apa masalah you all dan saya boleh selesaikan masalah you all. Orang lain pun tengok, oi, oh okey patutlah aku buat gini tak jadi. Oh aku kena buat marketing lagu ni faham tak? Kalau kek kukus, walaupun kukus dah sejam tapi masih lembek. Dan saya kukus lagi sejam tapi masih lembek di dalam. Macam cair. Ada cara tak nak selamatkan? Cara dia tu, tak tahulah you all punya resepi tu lagu mana. Kalau cara saya, tak ada lah lembek-lembek. Tak ada. Tak pernah lagi lah jadi lagu ni. Saya tak tahulah you all refer apa tu, hok mana. You punya apa tu resepi. Kalau resepi saya tidak akan jadi lagu ni. Tak pernah lagi lah jadi lagu ni. Kukus apa saja lembek, kukus apa saja lembek. Impossible lah benda tu, faham tak? Assalamualaikum Nori. Kalau kek Red Velvet saiz royal 6 ke 7 nak jual berapa ya? 6 ke 7 tu berapa berat dia? Dia kena tahu juga. Kek ini dia you all kena tahu deh. You all kena tahu. Okey, kek tu okey, you all tengok saya buat saiz 9. Saiz 9 saya buat rendah kilo. You all buat saiz 6 saiz 7 tu rendah ke tinggi. Berapa kilo? Lepas tu nak tak boleh gitu. You all kena tahu berapa kilo benda tu. Kalau kek Red Velvet, kek yang premium. Kalau kek span, boleh lah. Tahu tak benda ni? Tommy molek benar cara explain tu. Makan gapo tu. First time jumpa live gini. Biasa melepas nak tengok sis time live. Banyak rezeki. Sukses seumur. Tu. Dia ni. Pelik lah pokok ni. Habis dah ni. Assalamualaikum Nori. Nak tanya, dark cocoa dan black cocoa adalah cocoa yang sama ke? Terang tengok biasa lebih kurang je. Boleh lah gunanya. Kenapa saya kukus kek coklat jadi merekah? Sebab apa? Adakah you all guna saiz 9? Kalau you all guna, sedap duduk coklat ni. Nak tanya, you all punya resepi tu kalau you all guna saja, pastikan pakai loyal saiz 9. Kalau pemula you all tak pandai buat lagi ke, follow je saya. Saya ada. Okey, kena pakai saiz 9. Okey, buat saiz 9. Kukus seje. Kalau terlebih memang dia akan berkah lah. So pastikan kalau saiz 9 ikut resepi saya, follow je step by step, insya-Allah kek you all tidak akan berkah. Semalam buat kek coklat mousse Kak Nori, alhamdulillah menjadi. Terima kasih resepinya. Tengok. Kalau you all follow je resepi saya, insya-Allah benda terjadi. Tengok ni result dia. Masalah lah ni, orang suruh buat hak ni, dia pergi buat auto, lepas tu buat auto. Ni, tahu dah tu. Tak kerti lah nak guna bahasa griot tu. Dulu sama-sama kek duduk dalam tong sampah, kos tak jadi molek. Tapi lepas join PJJ ekonomi, alhamdulillah, masak je. Duduk dalam bekas comel lotek untuk customer, alhamdulillah. Saya tengok kebanyakan you all you all memanglah you all nak kata nak jadikan benda tu, of course lah benda sedap benda sedap ni you all pun nak buat lah dekat sikit lah. Gitu. Okay, benda yang kata benda yang
sedap tu, of course lah you all nak buat side income kan. So bila you all nak buat side income, pastikan you all punya packaging dia biar nampak lebih eksklusif dok. Maksud dia, contohlah you all nak buat contohlah you all nak buat cake slice macam ni kan. Cake slice macam saya tunjuk tadi So you all letaklah dalam packaging yang cantik. Lepas tu bawah tu you all boleh pergi beli kat kedai baking, ada dia punya tu yang cantik dok. You all punya performance tu biar nampak lebih eksklusif dok. Jangan nampak betul-betul lah kita duduk kapuk. Tak apalah, buat sedar-sedar gitu je lah, padai lah. Tak boleh lah gitu dok. You all kena tunjukkan benda tu biar nampak lebih eksklusif. Alright, so dan you all buat bisnes walaupun benda tu kecil-kecil, pastikan ada stiker. Tak kira lah you all buat bisnes apa pun, pastikan ada stiker. Dan stiker tu biar ada nama jelas sikit, nama. Lepas tu ada tagline kau sikit. Itu paling penting lah, tagline. Lepas tu nombor telefon. Tak payah duk tulis lah nama panjang lebar. Lepas tu alamat. Nombor telefon nak kon mentang-mentang lah ada 3 nombor telefon. Gila tak semua 3 nombor telefon. Allah Akbar. Aduh lah buat-buat munggah. Letak biar packaging you all tu melambangkan you all punya bisnes you all. Dok packaging ataupun you all punya stiker you all tu. Tahu? Stiker tu. Ni mentang-mentang lah jual kek, dia letak gambar kek. Tak semestinya tahu dok. Tak semestinya. Tahu. Mentang-mentang lah buat kek, letak gambar apron. Mentang-mentang lah buat kek, letak gambar orang, lepas tu pakai apron. Lepas tu letak gambar, ada ada stiker tu, gambar kek. No. Tahu dah, tak semestinya. Tadi baru survey kat bakery mixer spa tu, harga boleh tahan juga RM2,800. Pandai lah. Saya tahu aku. Pandai lah dengan harga. Tahu, RM2,800. Dulu murah tahu tak. Dulu saya beli. Bukan saya lah, mak saya beli. Mak saya beli tu RM1,200 masa. Masa tu. Masa mula-mula dulu lah. Lama dah. Mak saya pun je minat juga buat wakil kan. Lo ni je peci tak buat-buat dah. Lama dah lah. RM2,800 dulu ni ni. Okey tu. Berbaloi. Berbaloi tahu tak. Nampaklah hasil dia tu. Guna double boiler ke nak cairkan coklat? Pakai premium? Yes, pakai double boiler. Kalau pakai topi coklat biasa, atau kuali biasa je. Sebab itulah dia lambat nak pekak. Dia lambat. Tahu tak? You all kena pastikan you all punya topi coklat tu bukan kata nak cepat, you all pun masuk sampailah diikat. Lepas tu betul dah. Lepas tu esok kan kekul. No, dia salah step tu. Salah step. Salah step tu. Okey? Apa beza rasa kek pandan guna butter dengan kek pandan yang guna sponge milk? Ni ringan lah. Tu berat Kek pandan guna butter. Boleh je. Macam saya guna ni je lah. Sebab saya nak combine dengan cream cheese. Tak, saya nak combine dengan cream cheese. Sebab kalau kita dah lah kek butter pula. Lepas tu letak pula cream cheese. Allah. Kalau you nak letak boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Kena sikit je lah cream cheese. Kena banyak fresh cream lah. Apa kek pertama Nori dalam bisnes? Saya buat kek coklat moist. Itu yang pertama lah saya buat. Saya pun kalau pun bodoh-bodoh gitu je buatnya. Tahu tak? Itu yang pertama lah saya buat. Dan itu yang permulaan saya buat bisnes lah, kek coklat moist. Nori, macam mana nak guna timbang auto yang betul? Timbang auto yang betul. Timbang je lah, letak je lah. Letak nimbang, letak bekal. Lepas tu buka. Baru buka. Barulah masuk benda-benda lain tu. Gitu.
Loris, okey ke kalau kek Sainer 7 jual harga 20-25? Kek ke beria? Kek ke apa? Ha? Kek ke beria tu? Kek red velvet? Nyanyi? Ha. Tahu tak? Tepung sponge cake vanilla tu dah ada campuran gula. Dah ada. Cantiknya kulit wajah Nori, sorry. Allahu Akbar. Gitu tunjuk ke gambar hak sebelum ni lagu mana. Kejut lah, tengok kejut. Tahu tak tengok kejut. Saya ni kata dulu nak oyaknya. Main nak cerita sikit. Nak tengok cermin pun malu, tahu tak? Bukan kata orang lain malu. Orang kata kita diri kita sendiri nak tengok cermin pun malu. Tak tergamuk nak tengok diri aku sendiri. Sebab apa? Sebab uduh sangat. Sebab uduh sangat, tahu tak? Ni jerawat ni penuh. Ni jerawat ni atas dahi apa semua penuh. Tahu tak? Salah beli orang kata tersilap nak comel selajuk. Ikut taram je. Ikut taram. Orang suruh guna produk ni, guna. Orang suruh guna produk ni, guna. Lah ni orang suruh guna, tak nak. Tahu tak? Tak boleh, tak say. Mungkin promote lah ke mana pun, tak nak. Kita setia pada yang satu. Tak say, serik. Tahu tak? Sebab apa? Sebab kita, bila kita diri kita ni, ada something yang orang tengok kita nampak menjelikkan kan. Nampak macam pelik. Orang tengok kita ni. Bapa mukamu jadi gitu? Bapa mu... tahu tak? You all faham tak perasaan saya lagu mana? Bila orang tu kata gitu. Betul tak? So benda ni kita punya keyakinan kita tu rendah sangat. Gitu. Serik lah. Tak silah. Tahu tak? Tambah-tambah kalau... sekarang ni banyak kosmetik yang memang, tapi orang kata benda tu kena kita kena buat kajian, tahu tak? Sebelum kita nak pakai benda tu ataupun sebelum kita nak beli, pastikan buat kajian dulu. Kajian ada gapo dari dia, betul tak? Dah pastikan orang yang jual tu biar trusted seller, tahu tak? Maksud dia biar dia tu nampak. Orang kata dia bagi cara dia tu kata sharing tu biar nampak meyakinkan dan benda tu terbukti benda tu selamat, betul. Takut nak pakai. Pelik ke nampak, tahu tak? Silah aku. Kalau guna butter yang macam mana baru dikata kek butter premium. Faham kau butter cup Anchor. Dia pure butter. Pure butter. Maksud dia you all boleh kita tengok dekat ada kata contoh dia Anchor. Lepas tu banyak pelik-pelik nama dia. Ada you all pergi kat kedai behekek. Lepas tu tanya dia, kalau pure butter duk mana? Dia akan tunjuk dekat dalam peti. Kalau butter cup tu ada dekat dalam peti, cup butter dia. Tapi hak tu butter cup. So ada tepi-tepi ada lah. Dia ada brand-brand pelik-pelik lah. Ada you tengok lah 100% pure butter. Salah satunya adalah Anchor. You boleh tengok lah. Dan harga dia tu you jangan kejut lah. Kalau 250 gram tu harga dia RM12. Memang lah. Tahu tak? Butter cup 250 gram lebih kurang tak sampai RM10 pun, okay? So memang dia mahal sangat. Dia mahal. Alright. PJJ Premium sekarang tengah promo 249.50 sen. You all belajar banyak benda ko. You all belajar brownies. Brownies saya kalau kata raya memang banyak gila, tahu tak? Banyak sangat brownies. Sebab brownies yang saya buat memang saya buat tak jadi buat lagi. Sampai jadi macam dalam grup premium tu. Faham tak? Nampak mudah, tapi kita nak dapatkan satu adunan tu biar sesuai, tahu tak? Biar sesuai dengan loyang, biar sesuai dengan kita nak kata sesuai dengan kita punya papan kotak dia. So benda ni kena buat, buat tak jadi kena buat lagi. Itu saya lah. You all takut, you all buat tak jadi, mulalah. Tahu tak? You all kena buat kajian
benda tu kena tanya diri. Kenapa aku buat tak jadi? Kenapa orang lain buat jadi? Benda tu. Alright. Hari ni tak makan nasi Nori, makan kek je. Makan nasi. Gila. Oh, doktor suruh naik tahu dok. Kena makan nasi weh. Makan wajib makan. Saya pergi, orang kata saya pergi travel pun wajib makan nasi. Biarlah nasi, orang kata nasi dengan kicap pun. Memang makan. Saya pergi travel, pergilah mana-mana pun saya akan makan nasi. Hari tu saya pergi Greece. Allah, payah gila lah makan ni tahu. Greece, dia makan ni dia ala-ala Bangladesh gitu kan. Dia ala-ala Pakistan gitu. Nasi biryani apa semua ke. Macam orang utara dia makan lah babak gitu. Tapi kita ni kapal Kelantan ni makan nasi dengan bodoh gitu je. Teh nasi arak. Sedap tu sedap. Tapi kepuasan dia tu tahu tak? Kepuasan dia. Baik pergi London pula. London sedap ke nasi dengan sambal belacan. Nori jangan makan lagi telur tengok. Dah habis dah. Saya dah buat jual kek coklat emas resipi Nori. Saya berjaya juga kek duit tarik. Gitu. Alright. So siapa yang nak saya bantu you all buat sampai jadi, you all type PM ataupun klik di bawah tu. Saya bantu you all buat sampai jadi. Sekarang tengah saya buat promo 50% sehingga 28 hari bulan. 28 hari bulan kita buat 50%. Kena letak nama penuh ke stiker tu. Nama brand kita lah. Nama penuh buat apa pula kan? Nama brand kita lah. Kita ada brand. Orang kenal brand. You all tengok saya melalui brand Norris. Nama saya bukan Norris. Nama saya Nur Izzati. Tapi orang kenal saya melalui Norris. Norris tu lah brand dia. Gitu. Norris, saya lagi tak pandai nak buat kek. Tapi saya ikut resepi Norris. Kek pisang kuku. Esok orang nak 300 biji. Baru siap 100 biji. Happy gila. Alhamdulillah. Kek premium sponge meat. Apa ni? Kak Norris, ada resepi Victoria sandwich cake tak? Buatlah demo. Apa? Buat kat ni dulu Victoria sandwich. Ada tu ada. Tak boleh nak bagilah kek apa pelik ni bapakmu ni. Kek biasa-biasa pun tak jadi tu, tengok ramai gila. Kek spam pun tak jadi. Alah, nak buat pula kek pelik-pelik pula dah. Nanti sabar dulu berperingkat-peringkat. Banyak lagi resepi tau dok. Terlampau banyak lagi. Yuk jangan nak bimbel lah. Kek Victoria ko Santoria ko Santoni ko apa ko. Banyak gila lagi resepi tahu dok. Kek coklat emas atas cheese. Ada kek coklat emas cheese, coklat emas tahu dok. Kek macam-macam, puding macam-macam, talang macam-macam tahu dok. Masalah lo ni kek biasa pun tak pandai lagi. Apa telur lagi nak kek pelik-pelik. Tengok ni. Kenapa bakar kek bila sejuk dia mendak? Tahu tak mendak? Mendak ni sebab apa? Sebab you all putar lama sangat. Bila putar lama sangat, dia punya tekstur dia dah lari. Bila dah lari, kek kita mendak. Faham tak? Kalau kek tu melibatkan butter ataupun margarin ataupun campuran dengan gula. So, you all kena putar dengan cara yang betul. Pastikan putar tu biar kembang dengan betul. Kalau kembang sampai dia berai-rai gitu, tak kena tu. Faham tak? So itu salah satu. Kedua, kalau melibatkan kek span pun akan jadi mendak juga. Sebab apa? Sebab you all tak putar dia tu biar betul-betul likat. You all kena pastikan putar dia kena likat. Bila mana you all gunakan span meat. So kena likat. Kalau tak likat memang kek kita akan jadi mendak. If kita baking cake, kenapa saya bagi tahu dah tadi ke bahagian tengah tu mentah.
Dia kek tu berat kak. Kek berat ni dia lama lah sikit pedok. Dan bila nampak, bila atas dia tu dah nampak hangit dah, suhu dia tu kena kecilkan. Sebab tu lah you all kena rak dia tu. Kena rak, kena tahulah rak mana yang you all nak guna dalam oven tu. Barulah kek you all tu masuk dengan sekata molek. Assalamualaikum Nori. Kalau nak buttercream sukatan shorten ni berapa? Cream buah berapa? Dan gula berapa? 2 ni sebah 1. 2 ni sebah 1. You all kena buat cream buah tu kena lebih lah 2 ni sebah. Maksud dia cream buah tu 2 kali ganda daripada shortening. Pero it's up to you lah. Kalau macam resepi saya buat dalam lebih kurang 550 gram. Saya buat dalam 900 lah saya buat. Tapi shortening tu kena buat dalam 300 gram lah. 2 ni sebah 1. Bedo, 2 ni sebah 1. Kalau you all buat shortening lebih banyak daripada cream buah, tak jadi you all punya buttercream you all. Kena banyak cream buah. Cream buah kena lebih. Barulah kita punya buttercream kita jadi. Nori, nanti tengok Kak Lepas Nori. Kak dapur picture Nori. Sangat-sangat comel lah pagi tadi. Ada, banyak gila. Tak perlu lagi. Banyak. Tak ada lagi. Sabar deh. Sabar juga deh. Ada. Sak bimbing. Nak tahu terajuk. Memang dah. Tak si pakai bagai dah. Macam kek dah semua. Nak comel terajuk ke? Tahu dah. Pergi buat facial lah. Pergi buat. Tak boleh tengok. Kosmetik sikit dah. Tak boleh tengok. Mudah terpengaruh. Bila mudah terpengaruh ni, kita ni pakar. Kita tak tahu produk tu sesuai ke dengan kita. Tahu tak? So kita kena survey lah benda tu. Cara dia you all kena survey. Barulah you all tahu okey produk tu sesuai ke tak dengan kita. Gitu. Sebab tu lah aku tengok kenapa dia tu sesuai dengan kulit dia. Aku pakar tak jadi-jadi pun aku ni bakal kulit boya kali kekeh ni. Tak jadi. Bukan tak jadi. Dia punya mungkin adalah benda something yang lambat sikit proses dia ko. Gitu. Tapi kita kena survey lah. Betul. Survey. Dia punya macam-macam tau dah. Kena survey lah tengok. Barulah kita boleh beli benda tu. Kosmetik ni macam-macam tau dah. Ngau-ngau koseh ada. Bimbing. Nori, akak nak tanya. Kalau kita buat kek guna loyang yang berbeza saiz, kita kena tambah telur dengan berat tepung saja ke? Sama semua akak kena tambah. Bukannya tepung dengan telur je. Sodia bikarbonat. Kalau boleh letak sodia bikarbonat. Kalau letak baking powder kena tambah belakang kak. Tak semestinya bukan kena letak tambah telur dengan berat tepung je. Kena tambah belakang. Tambah telur dengan tepung saja ke tak jadilah kak. Tak payah. Tak perlu. Tak perlu kalau letak imaku saja, pilihlah imaku ke paste. You all kalau letak dua-dua, paling jadi something. Rasa dia tahu tak. So you all boleh pilih. Pilihan di tangan you all. You all nak paste ke ataupun imaku. Pilihlah mana satu. Lebih kurang ya nyo. Lebih kurang je paste dengan imakunya. Nori, gula icing untuk buttercream macam mana nak agak? Yang ni, you all 2 ni sebab 1. You all kena follow kalau shortening you all 300. So, you all punya gula icing pun sama juga. So, benda ni you all kena putar. Pastikan buttercream kita jadi elok. You all nak tahu buttercream you all jadi elok. Dia punya tekstur dia akan jadi smooth. Dan dia akan jadi shiny. Baru buttercream kita akan jadi elok. Kalau buttercream you all terlebih putar, betul lah jadi tahu dok. Kek butter pemukit jadi gelap. Macam mana tak jadi gelap? Ni aja suhu lah. Aja suhu je. Nori nak tanya, kalau kita guna hand mixer untuk whipping cream, kena pukul lama baru kembang ke? Yes, kena ejah lah. Kena ejah. Ejah gitu je. Lepas tu selagi tak kembang tu kena pukul lah. Lengah lah sikit balik kata ke. Gitu dah.
Salah nari dah jadi dah saya buat fresh cream saat ni. Ni dek tengah bakar kek pandang. Gitu. Okay. So, okay lah saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang share, yang komen. Terima kasih banyak-banyak yang spend masa dengan saya, yang nak saya bantu you all. You all boleh dapatkan 50% saya punya promo untuk kali ini. Dan saya bantu you all buat sampai jadi. Yang mana yang join saya punya group premium, jangan lupa live dengan saya malam ni. Saya mau buat kek prune. Dan kek prune ni payah gila kot. So, kata nak dapatkan, payah nak jumpa. You pergi cari mana-mana kek prune. Payah. Pergi lah tengok kat kedai bahan, kedai kek. Payah kek prune ni. Dan yang payah ni lah yang saya akan tunjuk dekat you all. Alright, so jumpa saya, siapa yang join saya punya group premium, jumpa saya malam ini untuk saya bantu you all macam mana nak hasilkan kek premium untuk kek yang besar pula. Alright, so okay lah saya nak undur diri dulu. Esok saya akan buat donut. Saya akan buat English donut. So macam mana saya buat donut, jangan lupa lah saya pagi esok. Alright, so kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.